Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Cimatusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat British Forces Brunei. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Forum Perdana Majlis Ilmu 2025. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat melawat British Forces Brunei BFB di Mumong, daerah Blyth. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mes Pegawai BFB Garrison dijunjung oleh wakil-wakil daripada pihak United Kingdom dan negara Brunei Darussalam. Baginda seterusnya disembahkan kalungan mala dan sembah taklimat mengenai kegiatan Batalion Kedua Royal Gurkha Rifles 2RGR BFB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan memeriksa barisan kawalan kehormatan yang diketuai oleh Major Ed Hicks, Pegawai Memerintah Sea Company 2RGR. Beberapa persembahan kebudayaan menyerikan lagi keberangkatan baginda. Baginda seterusnya berkenan beramah mesra bersama ahli-ahli keluarga anggota BFB. This is a gift from me to you. It's a good book, and it's a contemporary of Raja Me to Your Right. Baginda juga berangkat ke majlis santap tengah hari.
Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini mencerminkan hubungan erat yang lama terjalin di antara United Kingdom dan negara Brunei Darussalam serta kerjasama dua hala dalam kestabilan serantau. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Encik Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan berangkat ke Forum Perdana Majlis Ilmu 2025. Forum Perdana mengupas tajuk Negara Ditanai dengan Sedekah. Majlis sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2025 dan pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2025. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan tanggungjawab negara ditanai dengan sedekah. Apabila setiap orang memainkan peranan, maka negara ini akan menjadi ladang pahala dan rahmat yang sentiasa hidup. Jika sebuah negara ditanai dengan sedekah, maka insya-Allah negara itu akan sentiasa dilimpahi dengan keberkatan, kemakmuran dan kesejahteraan. Bantuan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia secara percuma antara amalan sedekah. Ini disentuh oleh Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Bohol semasa forum perdana dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Azhar bin Idris, penolong pensyarah Kupu SB. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, oleh kerana raja yang kita kasihi dan kerajaan baginda telah giat mendisipkan Brunei ditanai dengan sedekah. Pastinya para hadirin semua itu membawa Brunei Darussalam kepada berkat, kepada aman dan harmoni. Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama pula menjelaskan sedekah dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat. Bantuan yang dihulurkan diperkirakan sebagai sedekah dan amalan ini tidak syak lagi dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama insan dan seterusnya dapat mengukuhkan perpaduan serta keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Dr. Awang Haji Hambali bin Haji Awan Jaili, penolong Rektor Penyelidikan dan Antarabangsa UNISA pula mengongsikan amalan sedekah dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Disebabkan sedekah ini boleh menyelesaikan ketiga-tiga. Aspek ekonomi semakin bertambah untung. Yang kedua, aspek pendidikan sebagai sedekah jariah yang tidak akan putus hingga hari kiamat, dan pembangunan sosial. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Subhanarabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Prinsip sedekah sebagai teras pembangunan dan kesejahteraan negara serta usaha senegara dalam memperkukuhkan amalan sedekah diketengahkan dalam pameran Majlis Ilmu 2025. Semalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Malaysia. Perlawanan antara DPMMFC dan Kelantan Rail Warrior FC berlangsung di Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Pengarah Haji Muhammad Hasnan bin Piraja Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMMFC 1, Kelantan Rail Warrior FC 2. DPMMFC akan meneruskan saingannya menentang Melaka FC di Stadium Hang Jebat Selasa ini, 30 September. Festival Budaya Seni dan Visual Brunei China menjadi penghubung pertukaran kebudayaan antara kedua-dua negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-32 akan diadakan pada 29 September di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Bersempena sambutan tersebut, Jabatan Perdana Menteri petang tadi mengadakan majlis sembahyang fardu asar berjemaah, membaca surah Yasin serta membaca doa khas secara serentak di masjid-masjid utama di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, majlis tertumpu di Jami' As Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Sembahyang fardu asar berjemaah, membaca surah Yasin serta membaca doa khas juga diadakan serentak di masjid-masjid utama di 3 daerah yang lain. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Hasanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait menjadi tumpuan majlis di daerah Belait. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Halal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan.
Di daerah Temburong, majlis tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival Budaya Seni dan Visual Brunei China edisi ketiga dilancarkan bagi meraihkan persahabatan dan pertukaran kebudayaan antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini semasa majlis perasmian festival tersebut di Ibu Pejabat Baiduri, Gadong. Tuan Yang Terutama Xiao Jiangko dalam ucapannya juga mengongsikan festival berfungsi sebagai platform untuk menelusuri semula perjalanan sejarah dan membuka lembaran baharu bagi pertukaran pembelajaran dan kebudayaan antara kedua-dua negara. Festival menghimpunkan penggiat seni, komuniti dan institusi dalam satu pameran yang mengetengahkan kreativiti, warisan dan kerjasama. Dianjurkan bersama oleh Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Bank Baiduri. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok. 30 pelajar jurusan makanan dan pemakanan Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong menyertai pertandingan memasak program kulineri Flavors of America. Pertandingan dianjurkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dengan kerjasama Bonda Restaurant and Catering Services. Hadir Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam yang juga menjadi juri pertandingan. Program bertujuan memperkukuh pertukaran budaya, memperluas ilmu pengetahuan serta menggalakkan keusahawanan dalam kalangan belia. Melalui pertandingan tersebut, ia bukan sahaja menguji kemahiran teknikal pelajar, malah kreativiti, kerjasama berpasukan serta daya inovasi mereka dalam menghasilkan menu baharu dengan sentuhan antarabangsa. Sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulang tahun ke-10 Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Jawatan Kuasa Takmir Surau berkenaan semalam menganjurkan majlis forum. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum bertajuk Masjid Menghayati Sunnah Mengukuhkan Perpaduan Ummah. Antaranya menyentuh masjid sebagai pusat ibadah, tempat dan menghayati sunnah di masjid dengan menghidupkan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadakan juga untuk muslimah masjid. Perniagaan dilihat sebagai pekerjaan yang mulia dan penting dalam menyokong kehidupan dengan saranan untuk mematuhi prinsip syariah dalam semua urusan perniagaan. Perkara itu antara yang terkandung dalam ceramah semasa Majlis Sambutan Maulid Rasul Anjuran Majlis Perniagaan Wanita pagi tadi di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Dayang Haja Mordiah binti Haji Jakia, Naib Yang di-Pertua Majlis Perniagaan Wanita. Ceramah bertajuk Keusahawanan Halal Etika Perniagaan Mengikut Sunnah Nabi, antara lain menyentuh tentang perniagaan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Juga ditekankan pentingnya perniagaan yang halal dan beretika dalam menjalankan perniagaan. Yang bukan sahaja untuk mengambil keuntungan sendiri, tapi untuk membantu ahli keluarga jual sehat. Kursus penyempurnaan jenazah yang disertai oleh 256 pegawai dan kakitangan syarikat takaful Brunei Sendirian Berhad berakhir hari ini dengan majlis penyampaian sijil. Kursus dikendalikan oleh bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami' Aus Hassanal Bolkiah dan syarikat takaful Brunei.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Melalui penganjuran kursus tersebut, para peserta dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat mengenai penyempurnaan jenazah yang betul berlandaskan syariat Islam. Majlis diadakan baru-baru ini di Dewan Serbaguna Jami'ah Hassanal Bolkiah. Produk-produk tanaman yang ditanam secara semula jadi dan berkualiti kini boleh didapati di ladang agro tempatan homegrown. Perasmian ladang berkenaan diadakan pagi tadi di kawasan Kemajuan Pertanian KKP Tunku A. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayan Dr. Diana Danes, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan. Perasmian ladang agro tersebut juga menandakan kejayaan dan menekankan pensejajaran misi ladang berkenaan dengan usaha senegara bagi menjamin keselamatan makanan, mempromosi kemampanan serta merangsang inovasi dalam sektor pertanian. Memupuk kesedaran dan tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar antara inisiatif program KEM Alam Sekitar 3.0, Ahli Pengakap Kelana 1102 Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Program selama 3 hari itu diadakan di Kampung Batu Apoy, daerah Temburong. 47 peserta program didedahkan dengan aktiviti khidmat masyarakat, antaranya membina gerbang mini zoo dan aktiviti menumpah ambuyat. Antara objektif program menerapkan kesedaran memelihara alam sekitar serta mengasah kemahiran hidup. Banyak buat aktiviti, banyak menolong orang je lah. Terutama aktiviti itulah yang sioklah berhabis lah, kena anjurkan. Kebaikannya boleh berdikari, lepas tu mengeratkan lagi lah silaturahim sesama semua orang, lepas tu keluar dari comfort zone diri. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan operasi panyap ke atas syarikat perniagaan di Mukim Brakas A. Dalam operasi tersebut, seorang warga negara asing dikeluarkan pas khas atas kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Pemilik syarikat berkenaan juga dikeluarkan surat panggilan ke bahagian penguatkuasa undang-undang untuk mengemukakan dokumen yang sah. Jabatan berkenaan juga mengongsikan 2 kes pendakwaan. Muhammad Hanif, warga negara Indonesia, dijatuhi hukuman penjara 7 bulan dan 3 kali sebatan kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Sementara itu, Uruki Miyati, juga warga negara Indonesia, berdepan hukuman penjara 22 bulan atas 3 pertuduhan, iaitu 1 kesalahan kerana memiliki pasport atau dokumen perjalanan orang lain tanpa kebenaran yang sah dan 2 kesalahan di bawah kanun hukuman jenayah. Talian operator Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei iaitu 2459500 sedang menjalani kerja-kerja penyelenggaraan. Menurut Pasukan Polis di Raja Brunei, makluman akan dibuat kerja-kerja tersebut selesai dilaksanakan. Orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan talian 2459599 bagi sebarang urusan dan penyelarasan. DPMMFC menangani serangan balas dengan sangat baik dan selama 70 minit awal, DPMMFC memulakan permainan dengan baik sekali apabila menentang Kelantan Red Warriors FC. Ketua Jurulatih DPMMFC menyatakan demikian semasa sidang media yang diadakan setelah selesainya perlawanan semalam.
McAllister James Reynolds berkata semangat juang ditunjukkan semasa separuh masa kedua dengan tampil mendominasi pada separuh masa kedua permainan meletakkan lawan di bahagian belakang. Sementara Eliverasa Elanggowan, jurulatih Kelantan Rail Warrior FC katanya permainan defensif dan protektif pada perlawanan semalam mampu mengekalkan Kelantan Rail Warrior FC mempertahankan gol yang diperolehi. Liga Super Brunei. Juara bertahan Kasuka FC terus beraksi cemerlang setelah menumpaskan Lun Bawang FC semalam di padang dan balapan Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Kasuka jersey biru membuka tirai jaringan mereka seawal minit kedua. Kasuka menambah gol selang 2 minit, minit ke-14, 44 dan sebelum masa rehat, meletakkannya selesa di depan 5-0. Bersambung babak kedua, Kasuka terus membolosi gawang Lun Bawang FC sehingga menjadikan kedudukan Kasuka 10, Lun Bawang 0 berlarutan sehingga ke whistle penamat.